Okay, so dalam video ni saya nak share pengalaman saya mencari seorang tenant yang berkualiti untuk tolong bayar mortgage rumah saya. Okay, ada beberapa cara kita boleh gunakan untuk mencari tenant. Yang pertama, kita boleh cari tenant sendiri. Yang kedua, kita boleh guna property agent. Yang ketiga, kita boleh guna web app yang baru. Jadi sekarang ada banyak aplikasi online baru yang dia nak challenge property agent yang tradisional ni. Okey, pertama cari tenant sendiri. Kelebihan dia, saya tak payah bayar fee kepada agent ataupun web app. Kebanyakan agent atau web app dia punya fee lebih kurang je, iaitu 1 bulan rental. Jadi kalau saya dapat cari penyewa sendiri, saya jimat 1 bulan sewa lah. Jadi itu banyak sebenarnya. Kelebihan dia memang kita jimat duit, tapi keburukan dia juga saya malas nak pergi market sendiri dan saya malas nak menjawab, nak jumpa buat appointment. Satu, saya tak ada masa. Dua, kalau saya ada masa pun saya malas. Saya rasa saya tak nak cari penyewa sendiri. Kedua adalah cara yang paling common adalah kita appoint property agent. Agent tu akan ambil kunci dari kita, tangkap gambar dan advertise online dekat iProperty, mudah semua dia akan buat lah. Jadi kalau ada orang call, dia akan call dia, kacau dia, pergi set appointment semua dengan dia. Jadi kalau penyewa tu agree nak sewa rumah kita, dia kena bayar 3.5 bulan rental price tu. 2.5 bulan ni sebenarnya security deposit yang kita akan pegang sebagai landlord. 1 bulan ni akan advance rental. So dia bayar 3.5 bulan advance dekat property agent tu punya company, bukan dekat dia personally ya. Jadi bila penyewa tu dah transfer 3.5 bulan rental dekat property agent tu punya agency, dia akan tolak dia punya fee iaitu 1 bulan campur dengan ada stamp duty. So baki dia tu kurang sikit dari 2.5 bulan dia akan bagi kat kita. Okay, yang itu kita akan pegang lah untuk deposit rumah kita. Okey, itu cara property agent berfungsi. Yang ketiga ni web app. Dalam beberapa tahun ni baru ada. So web app ni adalah satu aplikasi online atau aplikasi phone. Konsep dia agak menarik. Saya bagi contoh satu brand yang tengah naik baru-baru ni adalah Speed Home. Speed Home ni berfungsi macam ni. Kita landlord, kita tangkap gambar sendiri rumah, lepas tu kita buat listing dekat Speed Home punya website. Kita buat listing, kita nak sewa ke rumah kita, kita upload gambar, kita buat copywriting sikit kenapa rumah kita best. Kalau lulus semua, dia akan livekan kat website dia. Jadi kalau ada orang yang tengah nak mencari rumah dekat website dia, dia berminat dengan rumah kita, dia akan set appointment lah nak pergi viewing ke apa. Jadi viewing tu dia ada runner yang diorang boleh buatkan. Maknanya diorang boleh datang ambil kunci dari kita, dia pergi settlekan viewing semua. Bila ada orang agree dengan price yang kita nak, dia akan sign tenancy agreement sebiji macam dekat agency tu tadi. Fee dia pun sama juga 1 bulan lebih kurang. Tapi sebenarnya 1 bulan fee dia tu dia belikan property rental insurance. Tadi untuk property agent, kita punya maximum collaterage dengan penyewa tu 2.5 bulan. Betul tak? Sebab tu deposit dia kan. Kalau sewa RM2,000, kita pegang 2.5 bulan, iaitu RM5,000 lah. Jadi kalau apa-apa problem, kita kena claim balik daripada RM5,000 tu. Tapi masalah dia kalau lah damage teruk sangat sampai lebih RM5,000, macam mana? Kita dah tak cover lah sebab maksimum RM5,000 je. Jadi kebaikan dengan Speed Home ni sebab dia jual insurance. Insurance tu harga dia 1 bulan sewa kita sama dengan property agent sana. Tapi dia punya coverage tu lagi tinggi. Mungkin RM18,000 ke RM24,000 bergantung kepada package yang kita bayar. Jadi konsep agak menarik. Ada satu lagi nama InstaHome. Saya rasa dia punya konsep pun lebih kurang dengan Speed Home, iaitu dia jual insurance sebenarnya. Yang ketiga, saya nak try sewakan dekat Airbnb. So Airbnb ni lebih kepada short term. So orang yang nak sewa kurang dari setahun, kemungkinan Mak Saleh ke, dia datang sini ada internship ke, jadi dia tak nak sign 1 tahun. So dia nak sign mungkin 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Jadi kita boleh gunakan Airbnb. Okay, so dalam video ni saya nak test tiga-tiga semua cara ni. So kita akan tengok siapa yang akan dapatkan saya tenant. Okay, so first order of business, saya kena pergi studio saya nak pergi tangkap gambar.
Okey, saya baru je balik dari tangkap gambar tadi. Saya dah upload dekat saya punya komputer sini. Dan tengok je footage daripada iPhone saya memang cun. Saya dah tak payah nak edit apa-apa. Memang dah lawa dah. Tips kalau kita nak promote kita punya property elok-elok, kita kena tangkap gambar dan video yang cantik. Kita tak perlu nak beli kamera mahal-mahal. Dan kebanyakan smartphone ada lebih dari satu kamera. Sebagai contoh, kamera ni ada super wide angle lens. Yang ni sangat bagus sebab boleh nampak banyak dalam gambar tu. So kita tangkap gambar banyak angle, pastikan semua tunjuk, dan bila tangkap video tu, kita tangkap video seolah-olah kita bagi virtual tour. Okay, so selain daripada gambar dan video, saya ada juga buat copywriting sikit. So copywriting ni saya guna satu aplikasi web nama Grammarly. Apa yang unik, apa yang best, apa yang orang lain tak ada, yang ni ada, dan kenapa orang kena stay kat sini. Jadi dengan copywriting ni dan image dan video yang saya buat tu, saya akan gunakan untuk upload kepada website Airbnb, Speedhome dan Instahome. Okay, so jom kita upload. Okay, so sekarang saya dah post semua gambar saya dekat website Airbnb, Instahome dan Speedhome. Hari tu saya ada buat appointment dengan Speedhome untuk dia datang collect kunci dekat sini. Saya sekarang duduk kat rumah lain, tapi dia hire company courier untuk nak collect kunci daripada saya, tapi driver tu macam tak datang. Lepas tu bila saya call macam-macam alasan. Nama dia Pigeon. Tak pernah dengar. Bagi saya merepek sikit lah. So kalau macam you baru, you mungkin rasa macam turn off kalau macam ni. Okay, tetapi kalau kita tengok dekat Speedhome pun, saya ada 94 orang yang dah view saya punya listing, which is not bad. Instahome pula, Instahome saya dah buat saya punya listing semua dekat website dia, dan dibuat satu WhatsApp group. Ni dia akan connect saya dengan agent specialist area tu. Jadi kadang-kadang kalau ada viewing ke apa, dia akan message kat sini, hey, ni ada tenant ni, ini dia punya profile, okay tak? Kalau potential tenant tu ada tanya soalan, dia akan forwardkan message tu kat sini. Sebagai contoh, dia tanya sini, ada washing machine dengan dryer tak? Sebab tenant tu nak dryer. Jadi saya jawab lah, oh saya ada washing machine tapi dryer tak ada, tapi saya ada install retractable punya timur kain kat luar. Okay, so sekarang ni dia nak buat appointment dengan viewer tu, jadi dia nak collect kunci. So saya tengah nak buat appointment untuk dia collect kunci dari saya. Airbnb hari tu ada satu inquiry. Ada seorang ni pelik betul, dia message saya, dia kata, hi, how are you? Aku bukan kawan kau nak cakap-cakap hi, how are you ni. Aku cakap, dan saya pun macam hi. Dia kata, I want a discount, I will stay for 3 months. Saya dah bagi diskaun, dah clear dah kat situ, dia nak lagi. Tak apalah, saya malas nak layan dia. Okay, so next saya nak tunggu Speedhome dengan Instahome collect kunci. So on a holiday, the guy came to pick up the keys and didn't ask me. They didn't tell me up front, so they didn't pick up the key. Okay, so they will pay rental to you, not to me, right? Is it? So his agreement is for 1 year, but then if he continues after 1 year, you just collect the 4.5% every month, correct? So any damage, he's paying the security deposit 2 months, right? Okay, so if that's the case, then the insurance is another thing that I can claim. So it seems like a double thing. Understand. Okay, sounds good. So this tenant sounds interesting. So where is he currently staying? Did you ask him about that? Okay, I understand. Is there anything that he mentioned about the property? Anything that he complained or anything? You did the viewing with him, right? Understand. So just give me a little bit of time. I just need to chit-chat with my wife a little bit. Okay, thank you, Edward. Okay, so tenant saya akan masuk dalam masa 2 hari lagi. Jadi malam ni lepas kerja saya nak pergi hantar barang-barang ke rumah. So sini ada bantal, ada mattress protector sebab saya tak nak dipotokkan mattress saya, dan ada juga kerusi untuk meja study. So kita pergi hantar ni sebelum kita serah kunci lagi 2 hari. Okay, so saya dah sampai balik rumah sewa saya. Ini barang-barang yang saya nak letak balik dekat sini. Ini ada mattress protector untuk sana, dan ada satu kerusi untuk meja study. Okay, nice. Dah selesai dah untuk tenant baru nak masuk nanti. Dah ada mattress protector, ada bantal, ada kerusi untuk tempat dia study. Yang lain rumah ni semua dah cun dah. Alright, okay. So sekarang saya dah dapat tenant. So last yang dapat sebenarnya Instahome. Laju gila. So semua orang ada buat viewing masing-masing. Setelah Instahome message dalam group, dia kata ada seorang ni memang dah berkenan sangat dengan rumah. Kalau kau okey, dia terus bayar booking fee malam tu juga.
So saya pun sebenarnya saya nak up lagi harga pun boleh sebenarnya, tapi sebab malas nak layan perangai orang kadang-kadang tu, dia ni dah suka sangat rumah tu, dia nak sewa. Jadi saya kata okeylah, ambil lah dia, senang settle. So saya dapat tenant dalam masa 3 minggu, tak sampai sebulan. Jadi bagi saya sangat bagus lah. Okay, so sekarang disebabkan Instahome yang mendapatkan tenant kat saya nak buat comparison antara semua cara untuk cari tenant ni. Okay, yang pertama dari segi fee. Semua agent Speedhome, Instahome, fee dia sama, iaitu 1 bulan rental campur stamp duty. Okay, Airbnb pula dia charge 17% lebih kurang harga total reservation. Dari segi komitmen saya sebagai landlord, apa yang saya kena buat, yang kalau you dapat agent bagus, you bagi je kunci, dia settlekan semua, gambar dia tangkap, marketing semua dia buatkan lah. Yang dia tahu, dia call nanti ada tenant dah bayar booking. Itu je yang dia perlu tahu. Landlord komitmen untuk Speedhome, Instahome dan Airbnb pula, kita kena buat listing dekat website dia orang, iaitu kita kena tangkap gambar, upload, lepas tu tulis copywriting sikit kenapa rumah kita bagus. So ada sedikit leceh. So ada owner yang memang malas gila nak buat, tak ada masa. So mungkin ni susah. Tapi kebaikan dia untuk Speedhome dan Instahome, kalau tak silap saya, kalau kita betul-betul tak ada masa, kita boleh buat listing tu online, lepas tu kita boleh request dia tolong settlekan gambar. Saya rasa mungkin dia ada servis tu. Tapi sebab saya pandai tangkap gambar sendiri, saya buat sendirilah. Saya malas nak tunggu dia orang. Okey, yang berikutnya saya nak tunjuk kebaikan dan keburukan untuk semua benda-benda yang saya try untuk cari tenant ni. Yang pertama, agent biasa. Apa yang saya suka? Saya suka kalau kita dapat agent yang bagus, dia akan settlekan semua benda. Keburukan menggunakan agent, ini ikut nasib. Kadang-kadang agent ada yang bagus, ada yang tak bagus. Kadang-kadang ada agent yang bagus pun tapi luck dia tak berapa cantik, tak dapat tenant. Sebagai contoh, saya ada rumah lain. Dulu saya appoint satu agent ni, saya bagi kunci, pergi tolong marketkan semua. Lepas tu lama berminggu-minggu tak ada hasil. Kemudian saya bagi satu lagi kunci dekat agent lain yang saya jumpa randomly. Saya bagi kunci kat dia, besok terus dia call, diorang dah booking. Jadi benda ni pun ikut nasib juga. Okey, Speedhome, baik dan buruk. Kebaikan Speedhome, kita sebagai landlord boleh tengok dekat chat tu, banyak gila orang message, orang berkenan tanya soalan tu, tanya soalan ni. So bagi saya, marketing effect untuk Speedhome ni menjadilah. So sebab ramai orang tanya. Keburukan dia pula, sebab kita boleh nampak semua benda ni, ikut orang, landlord, ada orang landlord nak tengok. Macam saya menyampah nak tengok. Saya bayar dia orang ni supaya dia orang settlekan. Saya tak nak pening kepala. Lepas tu dekat saya punya app tu bersepah-sepah dia punya notification keluar tak habis-habis. So saya macam rimas sikit, saya tak suka. Dan keburukan untuk Speedhome ni, saya perasan walaupun banyak orang yang message, tetapi saya perasan nama semua macam pelik-pelik, macam orang foreigner betul lah. So saya tak pasti apa marketing dia orang ni. Dia orang market banyak dekat foreigner rasanya, tak banyak dekat local. Selalunya kalau orang lain mungkin mix lah, ada local, ada foreigner kan. Yang ni macam saya rasa 80% foreigner lah. Memang orang pelik-pelik kan, nama yang saya tak pernah dengar. Ok, Instahome, apa yang saya suka, dia akan masukkan kita dalam satu WhatsApp group. Dalam WhatsApp group tu ada, dia appoint satu specialist agent. Jadi agent yang specialist kat area saya tu, yang handle saya punya kawasan dan saya punya rumah tu, bagi saya dia seorang yang baik lah, lemah lembut dan pleasant to deal with. Jadi Mamat tu akan settlekan semua benda dari cari tenant, viewing, lepas tu sampai closing, tenancy agreement. Saya deal dengan dia lah dalam group tu. Keburukan dia, dalam grup tu ada 17 orang. Siapa-siapa, entah ejen mana, tak tahu, orang-orang Instahome ni. Dan walaupun 17 orang, tapi masa tu saya banyak tanya soalan, tak ada seorang menjawab. So apa point kau add 17 orang dalam tu? Tapi saya faham masa saya dapat tenant tu sebenarnya tengah cuti hari raya, memang ramai orang balik kampung. So saya boleh maafkan diorang sebab saya tahu mungkin staff dia banyak cuti ke apa, jadi dia tak reply kan. Tapi bagi saya annoying gak lah, 17 orang dalam tu tak ada seorang pun boleh jawab. Okay, Airbnb pula, kebaikan dia, kalau you dapat sebagai contoh expat ke, you memang boleh charge premium lah untuk short stay kan. Tapi keburukan dia macam high turnover. So kalau dia nak duduk 2 bulan je atau 3 bulan je, memanglah seronok dapat duit banyak extra 3 bulan tu, tapi lepas tu kita kena cari lagi. Macam bagi saya pening sikit lah. Tenancy biasa yang 1 tahun, at least tahun saya tak fikir lah. Ni bergantung pada orang. Okay, so itu je saya punya sharing untuk kali ni. Saya harap video saya dapat membantu untuk landlord sana mencari penyewa rumah masing-masing. Saya akan tinggalkan link semua untuk Speedhome, Instahome, Airbnb, semua saya akan tinggalkan kat bawah. Tekan je kalau berminat untuk menjadi landlord dengan diorang. Okay, saya harap video ni membantu. Bye.